وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesihatan, nikmat umur yang panjang, rezeki yang masih lagi berterusan sampai ke hari ini. Mudah-mudahan apa yang ada di sisi kita hasil daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan sebaik-baiknya tuan-tuan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Mudah-mudahan keinginan, semangat kita untuk terus memperbaiki diri, datang solat berjemaah bila tak ada keuzuran, menempatkan diri dalam majlis-majlis ilmu, semuanya itu menjadikan kita semakin kuat, insya-Allah, semakin bermutu sisa baki umur kita yang ada ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali pembacaan kitab Hayatus Sahabah ni yang saya ingat dah sebulan kita tak baca. Ada urusan Kita mula malam ini tuan-tuan yang ada buku ni bagi muka surat 152, iaitu pada nombor yang ke-52 di bawah tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid ke Yaman. Mengutus Khalid bin Al-Walid ke Yaman. Baihaqi, bismillahirrahmanirrahim. Baihaqi meriwayatkan bahawa Barra radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ke Yaman untuk mengajak penduduk Yaman memeluk agama Islam. Kata Barra seterusnya, waktu itu aku juga termasuk salah seorang yang turut dalam rombongan itu. Dan kami tinggal di Yaman selama 6 bulan untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Namun mereka menolak ajakan kami. Jadi daripada cerita Barra' ni kita faham bahawasanya satu ketika dulu dalam sejarah perkembangan Islam itu, Nabi pernah mengutus Khalid bin Al-Walid ni untuk
mengajak orang-orang Yaman supaya memeluk agama Islam. 6 bulan di situ. 6 bulan Khalid Al-Walid di Yaman tu. Tapi mereka menolak ajakan kami. Kemudian Nabi SAW pun mengutuskan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan memerintahkan untuk kembali dengan seluruh rombongan kecuali seorang sahaja untuk menemani Ali di sana. Kata Barra, akulah orang yang menemani Ali selama di sana. Jadi Al-Barra ni menyebutkan Nabi hantar Khalid bin Al-Walid ke Yaman untuk tujuan mengajak orang Yaman supaya menganut agama Islam, beriman dengan Allah dan dengan Rasulnya. 6 bulan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu di sana. Tapi tidak menerima sambutan. Orang Yaman menolak dakwah Khalid bin Al-Walid. Nabi tu surat. Nabi suruh Al-Walid ni balik. Semua rombongan-rombongan dia balik. Nabi tukar. Hantar Sayyidina Ali bin Abi Talib. Semua dia akan balik ketika itu. Kecuali seorang je. Sayyidina Ali dan salah seorang sahabatnya yang dikecualikan. Kata Barra, akulah orang yang menemani Ali radhiyallahu anhu selama di sana. Jadi tinggallah Barra dengan Sayyidina Ali ni di sana. Setelah mana dakwah Khalid bin Al-Walid tak menerima, tidak menunjukkan kesan pada orang Yaman, Nabi tukar Sayyidina Ali. Apa Sayyidina Ali buat tuan-tuan? Ketika kami telah mendekati penduduk Yaman, mereka keluar semuanya dan Ali mengatur saf untuk solat. Kemudian Ali bersolat dengan kami sebagai imam. Setelah selesai mengerjakan solat, beliau membacakan isi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sayyidina Ali semayang dengan beberapa orang yang beriman. Yang dah beriman lah, yang tak beriman ramai lagi. Maka selepas itu Sayyidina Ali pun bacakan surat yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman. Daripada isi kandungan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka seluruh Bani Hamdan menyatakan keislaman masing-masing. Kemudian ketika Ali bin Abi Talib memberitahu berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat yang dihantar kepada baginda, ketika baginda membaca surat Ali tersebut, baginda terus bersujud syukur kepada Allah. Setelah mengangkat kepala, baginda mengucapkan salam kepada Bani Hamdan. Selamat bagi Bani Hamdan, selamat bagi Bani Hamdan. Kerana semua suku itu beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekejap lagi insya-Allah kita akan bahaskan siapa Khalid bin Al-Walid ni. Jadi pada hadis yang pertama ni kita tidak ceritakan Khalid Al-Walid sebab hadis yang kedua ni ada lagi berkaitan dengan Khalid bin Al-Walid. Pada hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada Khalid bin Al-Walid. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kepada suku Bani Harith bin Ka'ab di Najran untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam selama 3 hari. Tadi hantar ke Yaman 6 bulan. Khalid. Kemudian Rasulullah pernah juga hantar Khalid bin Al-Walid ni ke suku Bani Harith di Najran. Selama 3 hari. Rasulullah pesan, jika mereka menerima Islam, jangan kamu perangi. Namun jika mereka menolak, maka perangilah mereka. Ketika Khalid tiba di tempat mereka, dia mengutus beberapa orang untuk berseru kepada penduduk bandar itu. Wahai penduduk, masuklah kamu sekalian ke dalam agama Islam agar kamu selamat. Bila Rasulullah dah ada kerajaan di Madinah, kan Rasulullah hantar sahabat-sahabat pergi ke suku-suku yang belum lagi Islam. Gunanya apa tuan-tuan? Suku-suku ni kalau tak Islam nanti, ada kemungkinan dia akan bergabung dengan orang bukan Islam untuk menyerang.
orang-orang Islam. Sebab itu Nabi hantar para sahabat untuk Islamkan semua suku-suku ni. Supaya tidak ada lagi gangguan kepada kerajaan Islam pada ketika itu. Mana yang tak nak Islam disuruh bayar fidyah. Bayar apa? Bayar, kalau sejarah bahasa Arab ufti, sebut ufti kan. Sebagai menandakan mereka ini tidak akan menyerang kerajaan Islam. Bila mereka bayar ufti, keselamatan nyawa harta mereka akan dijaga oleh kerajaan Islam pada ketika itu. Jadi Nabi hantar Khalid bin Al-Walid ni ke suku Bani Haris 3 hari. Nabi pesan, kalau dia terima Islam jangan kau perang orang. Tapi kalau dia menolak, maka bolehlah kamu memberi mereka, kata Rasulullah. Ketika Khalid tiba di tempat mereka, dia mengutus beberapa orang untuk berseru kepada penduduk bandar itu. Wahai penduduk, masuklah kamu sekalian ke dalam agama Islam agar kamu selamat. Jadi Khalid, ini kita dah bincang dulu sebelum ini. Nabi pesan kepada sahabat-sahabat yang masuk mana-mana kampung, mana daerah, ajak dulu orang masuk Islam. Jangan terus serang orang tu. Ajak dulu masuk Islam. Seru dulu mereka kepada agama Islam. Dengan ajakan ini mereka semuanya memeluk agama Islam. Bila Khalid bin Al-Walid seru, suku Bani Haris ini semuanya memeluk agama Islam. Khalid tinggal di sana sambil mengajar mereka mengenai ajaran Islam dan apa yang terkandung dalam kitab Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga perintah baginda yang berbunyi, apabila mereka memeluk agama Islam, mereka akan selamat. Kemudian Khalid mengutus surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isi kandungannya sebagai berikut. Jadi asalnya 3 hari je. Tapi bila semua masuk Islam, lama Khalid duduk di situ. Gunanya apa tuan-tuan? Untuk mengajar Al-Quran dan mengajar isi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu-dulu pendakwah-pendakwah ni bila menetap satu tempat, apa yang mereka terangkan kepada orang-orang setempat adalah kebaikan Islam yang berdasarkan arahan-arahan Allah dan larangan-larangan Allah daripada kitab suci Al-Quran. Itu sebabnya banyak kita jumpa perkataan orang-orang Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, mereka membaca Al-Quran di siang harinya, beramal di siang harinya, dan mereka memahaminya pada waktu malam. Malam baca, faham isi Quran, pada waktu siangnya mereka amalkan. Inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran juga tuan. Akhir zaman ni orang ramai baca Quran. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, pemikir Islam kan. Syekh Muhammad Al-Ghazali kata ramai orang akhir zaman ni dia baca Quran. Tapi sayang, mereka hanya membaca tulisan Al-Quran, mengambil faedah, manfaat daripada pahala membaca Al-Quran. Tetapi mereka tidak cuba memahami isi kandungan Al-Quran. Sedangkan kedua-duanya adalah penting. Membaca tulisannya juga penting, memahami isi kandungannya juga penting. Membaca tulisan dia penting kerana itulah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan keberkatan. Tidak sama macam baca kitab-kitab yang lain, tulisan-tulisan yang lain, kalam-kalam yang lain. Membaca maksud, memahami maksudnya merupakan asas kepada kita nak beramal dengan kehendak-kehendak Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Seseorang Muslim, orang beriman ni dia tak boleh jadi orang beriman yang baik seandainya dia tidak memahami kehendak-kehendak Allah yang banyak terkandung dalam Al-Quranul Karim. Selalu saya sebutkan, sebab itu Imam Habib Abdullah Haddad meletakkan kuliah tafsir, memahami ilmu tafsir Quran ni di antara ilmu yang duduk di tingkat yang tinggi. Kerana memahami Al-Quran itu mengajar manusia untuk memahami kehendak-kehendak Allah yang terkandung dalam Quran. Jadi isi surat kepada Rasulullah SAW, Khalid tulis surat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak ada dulu halaman, belah kiri dah. Jalan berapa postcode pun tak ada.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Aku bersyukur kepada Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat dulu. Nama Allah, ucap salam kepada Rasulullah, kemudian bersyukur kepada Allah taala. Ya Rasulullah, engkau telah mengutuskanku kepada Bani Harith bin Ka'ab dan engkau menyuruh aku untuk menyeru mereka ke dalam agama Islam selama 3 hari. Jika mereka memeluk agama Islam, maka mereka akan selamat. Dan aku ajarkan kepada mereka mengenai selok-belok agama Islam dan apa yang terkandung dalam kitab Al-Quran dan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika mereka menolak, maka aku harus memerangi mereka. Aku datang kepada mereka untuk aku seru ke dalam agama Islam selama 3 hari. Seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku utuskan beberapa orang untuk menyeru mereka memeluk agama Islam. Akhirnya mereka memeluk agama Islam dan sekarang aku masih tinggal bersama mereka untuk mengajarkan mereka mengenai agama Islam, termasuk segala perintah Allah dan larangannya dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga aku menunggu balasan surat daripada Rasulullah SAW. Ini bunyi surat Khalid. Akhirnya wassalam. Surat Khalid ini dijawab oleh Rasulullah SAW seperti berikut. Daripada Rasulullah SAW, bismillahirrahmanirrahim. Daripada Rasulullah SAW kepada Khalid bin Al-Walid. Assalamu alayka. Aku bersyukur kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Rasulullah dalam surat itu. Telah kuterima suratmu daripada utusanmu yang memberitahu bahawa Bani Haris bin Ka'ab memeluk agama Islam tanpa kekerasan dan mereka telah mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku sebagai Rasulnya. Setelah mereka beriman, maka berilah khabar gembira dan peringatan serta ambillah daripada mereka utusan daripada mereka untuk ikut bersama kamu. Kamu. Kau balik nanti bawa utusan dia. Rasulullah nak tengok, nak kena. Kan? Suku Bani Haris ni. Wassalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Pendek surat Nabi. Itu yang tulis surat. Berbunga-bunga. Tak jadi, buang. Tulis semula. Tak jadi, buang lagi. Kan? Orang tulis surat dulu cukup nak sampai ke maksud dia. Kita nak tengok tuan-tuan apa yang Rasulullah sebutkan di sini. Setelah Khalid dan seluruh suku Bani Haris sampai di hadapan Rasulullah, tengok peristiwa bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan suku Bani Haris. Surat Nabi itu suruh bawa beberapa orang lah untuk Nabi jumpa. Jadi Khalid bin Al-Walid ni pun balik untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan seluruh suku Bani Haris ikut sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu wajah suku Bani Haris hampir mirip dengan orang India. Itu yang tanya saya, macam orang mana orang India tu? Bola-bola Afghan, bola-bola Pakistan tu macam itulah bang. Suku ni. Lalu baginda bertanya, siapakah kaum yang datang menghadap kami? Rasulullah, siapa yang datang ni? Kata Rasulullah. Ramai Rasulullah, siapa? Kata para sahabat, mereka itu adalah suku Bani Haris. Balik orang ramai yang datang ni, suku Bani Haris datang nak jumpa Rasulullah SAW. Jadi muka mirip-mirip orang India. India macam mana? Wallahu alam. Rupa Syahrukh Khan ko, Salman Khan ko, rupa jangan tanya saya. Tak baik tu cukup tu. Ini zaman berlaku zaman Nabi dulu kan. Jadi sampai depan Nabi SAW terus berkata, kami seluruhnya bersaksi bahawa engkau orang Bani Haris sebut, kami bersaksi bahawa engkau Muhammad adalah Rasulullah. Kami juga bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan persaksian ini, maka baginda juga bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Dia orang sampai, dia mengucap syahadah hadapan Nabi SAW sekali lagi. Kemudian Nabi tanya,
Apakah yang kamu akan lakukan sekiranya kamu menang? Ramai ni, kau orang menang, apa kau nak buat? Nabi tanya kepada suku Bani Haris ni. Atas pertanyaan ini mereka hanya diam saja. Semua tak menjawab. Seterusnya Nabi SAW mengulangi pertanyaan itu sehingga 4 kali. 4 kali dia bertanya, kau kalau bertumpu orang menang, apa kau nak buat? 4 kali, semua tanya. Setelah kali keempat, barulah ada seorang yang bernama Yazid bin Abdul Mudan menjawab, Ya Rasulullah, benar apabila kami menang, pasti kami akan lakukan. Apa yang dia nak buat? Dia tak jawab lagi. Dan jawapannya diulanginya 4 kali. Adalah jawapannya kepada Rasulullah SAW. Jawab Rasulullah SAW, demi Allah, jika Khalid tidak memberikan khabar kepadaku bahawa kamu telah memeluk agama Islam tanpa kekerasan, bahawa kamu telah memeluk agama Islam, aku penggal kepala kamu. Jawab Yazid bin Mudan, demi Allah, aku tidak berterima kasih kepadamu dan Khalid. Tahap apa jawab Yazid bin Mudan ni tadi? Rasulullah sebut, kau ni kata Rasulullah, kalau aku tak dengarlah berita daripada Khalid kau dah masuk Islam semua, nescaya aku kerat leher kamu semua, kata Rasulullah SAW. Yazid ni dengan ini jawab, demi Allah, aku tak berterima kasih kepada engkau dan kepada Yazid, kepada Khalid. Aku terima kasih bukan kepada Khalid Al-Walid yang ajak kami masuk Islam, dan juga bukan kepada kamu, wahai Muhammad. Bila Nabi dengar, Nabi tanya lagi, kepada siapakah kamu akan berterima kasih? Ke aku pun tak, ke Khalid pun tak yang ajak kamu masuk Islam ni. Jawab Yazid bin Abdullah bin Abdul Mudan, kami hanya berterima kasih kepada Allah kerana dialah yang memberikan hidayah kepada kami dengan perantaraan engkau ya Rasulullah. Kami nak terima kasih ni hanya pada Allah. Dia yang beri hidayah kepada kami. Kau ni sebagai perantaraan wahai Muhammad. Rasulullah pun jawab, apa yang kamu katakan itu sungguh benar. Ini jiwa pemimpin, kan? Jiwa pemimpin. Kalau orang lain marah dah, kan? Dan yang hantar Khalid, dan yang suruh masuk ke Islam, kau tak jumpa kau Islam dah. Sosek kau. Ini semua orang bawah badan, dan yang hantar, kan? Kalau orang tak sebut kita, kan, sebagai ketua lah, kita ketua, berapa? Pada tup jantung kita geram tengok orang tu, kan? Tuan-tuan cuba bayangan kat sekolah ada cikgu berucap seorang, dia mention mula-mula daripada nama penolong kanan, nama pengutu tak sebut. Saya jumpa macam tu. Cikgu tu dah geram bonang dengan pengutu tu, ke. Dia nak pun nak pindah. Adalah bondo yang geram macam tu, dia pun berucap kat sekolah tu. Yang apa ni berusaha penolong kanan lu. Padahal pengutu tertonggok betul-betul tapak-tapak depan dia dah. Tuan-tuan bayang macam tu. Apa yang tuan-tuan rasa? Kalau tuan tu jadi ketua kata gitu. Ni, satu dewan ni. Tak ada nama sebut dah. Mesti geram itu, kan. Dia relax. Tapi Rasulullah SAW, aku tak terima kasih engkau. Allah beri kau perantaraan. Rasulullah kata, benar jawapan kau tu benar. Tak ada Rasulullah marah. Benar jawapan kamu tu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Apa yang kamu katakan itu sungguh benar. Baginda meneruskan dengan pertanyaan, apakah rahsianya kamu selalu mendapat kemenangan apabila berperang dengan musuhmu di zaman jahiliah? Jadi Bani Haris ni terkenal dengan satu suku ramai, yang kuat, perang selalu menang, kan? Nabi tanya, apa rahsia kau? Zaman jahiliah lu kalau kau perang suku-suku lain, suku kau mesti menang. Mereka menjawab, sungguh kami tidak pernah menang dalam peperangan. Kata baginda, benar kamu selalu mendapat kemenangan. Tak ada kami menang dah. Rasulullah kata, aku tengok kau selalu menang, kata Rasulullah. Benar, kata Rasulullah. Mula-mula dia nafikan, kamu selalu mendapat kemenangan atas musuh-musuh kamu di zaman jahiliah. Apakah rahsianya? Nabi tanya. Dengan soalan ini mereka menjawab, ya, sebenarnya kami selalu menang dalam peperangan kerana selalu bersatu dan kami tidak pernah berbuat zalim terhadap sesiapa sahaja sebelum. Satu je depan ni. Mereka ni bersatu padu, bekerjasama. Walaupun duduk dalam kesesatan,
Mereka bersatu, akhirnya menang dalam setiap peperangan. Itu yang senormal cakap apa kan? Orang kafir walaupun dia kafir, tapi kalau dia buat perancangan yang baik, susun strategi dengan baik, dia akan menang dengan orang Islam yang berterabur. Dah lah tak ramai yang berterabur pula tu, memang kalah. Kan? Kemungkinan tepatlah dengan apa yang berlaku pada hari ini katnya kepada orang Islam. Orang Islam antara orang yang paling ramai hari ini. Tapi dalam banyak-banyak isu, kita selalu tertewas. Kita selalu dikalahkan. Kita selalu dipersendakan kerana orang Islam memilih jalan masing-masing. Yang A dia kata jalan dia lebih baik kepada si B. Si B pula kata kepada si C jalan dia lebih baik. Orang C pula kata kepada D jalan dia lagi cantik. D pula kata kepada E sebenarnya semua salah, aku yang betul. Dia masing-masing ada jalan sendiri. Dan jalan-jalan itu semuanya tak bawa kepada satu noktah. Betul kan? Jalan-jalan itu semuanya tak bawa kepada satu noktah. Semuanya kepada perceraian. Akhirnya mereka menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Yang Nabi sebut akhir zaman ni umat Islam ni ramai. Kamu nanti tapi kamu dimamah seperti sebanyak buih di lautan. Kamu semua dimamah seperti mana lalat mengurung bangkai. Bila sahabat tanya, adakah bilangan kami sedikit ya Rasulullah? Bukan, kamu bukan sedikit, kamu ramai. Tapi itulah akibatnya bila kita berpecah. Orang-orang Bani Haris menyebutkan, walaupun di zaman jahiliyah, Rasulullah tanya, apa rahsia kau menang ni? Kata dia, kami bersatu. Dan kami tidak pernah berbuat zalim terhadap siapa sahaja sebelumnya. Ini jawapan Bani Haris kepada Rasulullah SAW. Dia bekerjasama, bersatu padu, dan dia tak bercerai, berpecah-pecah, dan dia tak pernah buat zalim pada siapa-siapa. Bila kita tak menzalimi orang, orang suka. Jawapan ini diakui oleh baginda dengan kebenaran. Kemudian baginda menjadikan seorang yang bernama Qais bin Husin sebagai pemimpin mereka. Jadi apa yang berlaku ni kepada suku Bani Haris ni, Islam mereka semuanya adalah di antara usaha yang Nabi jalankan dengan mengantar dakwahnya. Khalid bin Al-Walid dengan para sahabat 3 hari. Akhirnya semua masuk ke dalam agama Islam, menyokong perjuangan Rasulullah SAW. Melalui suku Bani Haris ni Rasulullah dapat beberapa pelajaran, iaitu kesatuan, tak bercerai-berai, akan menjadikan mana-mana kaum tu akan jadi kuat bila kita bersatu padu. Ini yang Nabi dapat daripada suku Bani Haris. Jadi kita tengok sedikit siapa sosok Khalid bin Al-Walid ni yang bertanggungjawab mengislamkan dengan izin Allah suku Bani Haris ni. Jadi Khalid bin Al-Walid ni tuan-tuan, dia adalah merupakan sepupu kepada Sayyidina Umar. Ibunya bernama Lubabah binti Al-Haris. Ibu dia Lubabah ni pula adik-beradik dengan isteri Nabi Maimunah. Adik-beradik dengan isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Khalid ni Khalid bin Al-Walid Al-Mughirah. Daripada suku Bani Makhzum. Ayahnya Al-Walid bin Mughirah ni orang kaya. Dalam antara sirah-sirah kan ni cerita kisah-kisah tentang suku Quraisy ni, Walid Al-Mughirah ni di antara orang kaya, suku Quraisy paling kaya. Tanah kebun kurma tu daripada Mekah tu sampai perjalanan nak ke Taif tu ada kebun-kebun dia. Daripada Mekah nak pergi ke Taif, tapi pernah pergi umrah tengok jalan ke Taif kan. Ada kebun-kebun kurma kaya daripada Taman Sirambau ni sampai ke Bukit Rokan, penuh ke Miku tu. Ladang dian dia tu kalau orang kaya Taman Sirambau. Tanah dia kan upur saya baru tahu kan Miku ni sebenarnya bukan orang situ punya tanah. Banyak tanah orang-orang orang sini. Orang Belah Seremban, orang Rambau ramai. Saya jumpa 2-3 orang Rambau yang telah menetap di Seremban, di Taman Bukit. Upur kebun-kebun ni, penuh di bukit tu kebun-kebun dia. Di Miku tu. Jadi begitulah Al-Walid ni dia kaya. Kebun taman melambak-lambak. Orang kona dia. Sehingga kekayaannya tu di Mekah tu segala yang ada nama perniagaan dia adalah nama Khalid. Adalah nama Al-Walid bin Mughirah.
jual meh, jual perak, hamba abdi, perniagaan apa lagi, ladang, kurma, semua ada. Dan kayanya Al-Walid bin Al-Mughirah ni, setiap tahun orang-orang Quraisy, orang Mekah akan tukar kelambu Kaabah. Bergele-gele. Setahun semua penduduk Makkah tukar. Setahun pula Al-Walid seorang. Dia seorang je. Orang lain yang masuk campur. Kaya tu. Setahun ni orang ganti kelambu Kaabah tu, semua orang Quraisy, pakat-pakat suku-suku ni sama-sama sikit laburkan duit untuk tukar kelambu Kaabah yang baru. Setahun lagi hanya Al-Walid bin Al-Mughirah seorang-seorang. Tak bagi orang lain. Di mana seorang bergili-gili dengan satu kampung. Dia tanggung makan minum jemaah haji masa tu. Tukar, bukan itu saja. Jemaah haji, makan minum jemaah haji dia tanggung untuk tahun tu. Tukar kelambu, minum, makan ditanggung oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Orang kaya. Sampai akhir dia rasa dia layak jadi Nabi. Al-Walid bin Mughirah ni. Sampai dia rasa, dia dakwa dia ni lebih berhak jadi Nabi daripada Muhammad SAW. Muhammad ni miskin dia. Aku kaya. Harta banyak. Orang pergi haji, minum, makan aku beri. Kata Al-Walid bin Mughirah ni. Sebab itu bila Nabi diutuskan menjadi Rasul, Khalid bin Al-Walid, dia tak suka Nabi Muhammad. Sebab itu dia ada kepentingan. Sebab dia tahu ayah rasa, ayah patut jadi Nabi lagi, ayah kaya. Tiba-tiba Rasulullah. Anak yatim, orang miskin jadi Nabi pula. Jadi Khalid bin Al-Walid ni dia tak apa nak. Orang kata tak berapa nak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak suka. Sebab apa? Dia sama dengan ayah lah. Kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebenci-benci Al-Walid bin Mughirah ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Al-Walid bin Mughirah ni masuk Islam semua. Semua masuk Islam. Al-Walid sebelum tu dulu. Ummarah, dua orang saudara kepada Khalid ni. Ummarah dan Al-Walid ni dah masuk Islam dulu. Dah beriman kepada Rasulullah SAW dalam diam-diam. Tinggal Khalid ni. Tinggal Khalid saja. Sebab tu dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah kan, orang-orang Quraisy dia hantar Khalid ni untuk merisik keadaan orang Islam di Hudaibiyah. Dalam perang Hudaibiyah. Dalam perang Hudaibiyah. Bukan perjanjian Hudaibiyah, dalam perang Hudaibiyah. Di Hudaibiyah. Sebelum tu, Khalid Al-Walid ni dikenali dengan orang yang dalam peperangan yang dia bawa, dia tak pernah kalah. Sejarah Khalid Al-Walid ni lebih 100 perang. Dia perang, dia tak pernah kalah. Pemimpin barat tu dia tak pernah kalah. Sampailah dalam perang Uhud, dia tak kalah. Tapi sehandal-handal dia tu mengalahkan semua orang dalam perang. Dia tak pernah kalahkan Rasulullah SAW. Dia 100 kali perang, lebih dia perang, tak pernah dia kalah. Dia tak pernah kalah. Tapi dalam banyak-banyak perang yang dia menang-menang tu, dia tak pernah sekali pun mengalahkan Rasulullah SAW. Khalid Al-Walid ni. Dia seorang yang diketahui dalam suku Quraisy tu, di antara pemuda yang bijak akal fikiran dia. Strategi peperangan dia cukup hebat. Itu terbukti dalam perang Uhud. Ketika puak Quraisy dirasakan dah kalah, akhirnya dia mengambil alih bukit Uhud dan akhirnya dia berjaya membunuh ramai syuhada dalam perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi. Ketika dia belum Islam lagi, Khalid ni. Dan dalam perang Hudaibiyah, dia dihantar sebagai perisik untuk tengok apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kamp dia. Dia berjaya menyelinap masuk. Ketika dia berjaya masuk tu, dia tengok orang Islam sedang salat zuhur. Dalam kisah riwayat, dia tengok Islam sembahyang zuhur. Dia fikir dalam hati, masa ni lah kalau nak seorang. Masa ni lah kalau nak menyerang, orang tu sembahyang elok. Ya. Tapi ketika dia berfikir untuk menyerang orang Islam, ketika itu dia melihat wajah-wajah sahabat Nabi yang sembahyang dalam keadaan tenang, khusyuk, walaupun dalam perang tak ada apa-apa. Rasa di hati dia. Allah Ta'ala turunkan rasa. Rasa takjub. Orang ni perang tapi muka semua tenang. Ya. Macam tak ada apa-apa. Ya.
Jadi ketenangan para sahabat ketika itu, kekhusyukan para sahabat menunaikan solat tu dapat dirasakan oleh Khalid bin Walid. Tak jadi dia seorang. Tak jadi dia seorang. Akhirnya dia balik. Orang-orangnya balik. Tak ada seorang. Ketika dia balik tu, otak dia berkecamuk, mikir je. Dia mikir selama-lama dia berperang orang Islam, dalam perang Badar apa semua. Apa dapat memerang orang Islam ni tadi. Tak dapat apa-apa pun. Yang dia rasa lepas berperang dengan orang Islam, dengan pengikut Muhammad ni, dia rasa tak seronok. Dia tak rasa kepuasan seperti dia perang dengan orang lain. Itu yang Allah Ta'ala rasakan kepada Khalid bin Walid. Dia balik ke Makkah dalam keadaan dia mikir, macam-macam dia fikir. Ketika hati dia berkecamuk tu, ada pertemuan dalam hati dia, ikut Muhammad, tak ikut Muhammad, ikut Muhammad, tak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pula surat daripada saudaranya yang telah Islam bernama Al-Walid dari Madinah. Saudara ni Al-Walid hantar surat pula dia. Al-Walid ni saudara sama dengan nama abah Al-Walid. Dia biasalah orang Arab ni. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Karim bin. Semua Muhammad nama. Kita tak ada buat yang tu kan. Tak ada nama anak kita. Mahmud bin Mahmud bin Mahmud bin Mahmud. 5 kali Mahmud baru jumpa nama lain ni. Tak ada. Paling orang kau Mahmud anak kau cucu lah macam tu. Tapi Arab dia tak macam tu. Sebab apa? Arab dia ada kunyah. Dia ada gelaran dia. Walaupun seorang nama dia Mahmud. Contoh dia. Tapi dia ada gelaran dia. Abu Abu Muhammad, Abu ni, gelaran-gelaran tu yang membezakan. Nama asalnya satu ya. Kan? Tapi dia ada kunyah. Kunyah ni gelaran-gelaran dia lah. Orang Arab kan dulu kita dah bincang, dia tak panggil nama tu. Dia panggil nama anak. Kan? Macam kalau saya ada anak, Irfan, orang tak panggil saya Syukur. Kalau dia kat Mesir ni, kat Arab ni, dia akan panggil Abu Irfan. Mana ayah kepada Irfan. Dia sebut nama anak. Arab ni sebalik. Dia tengok ayah dia dah kona, dia tak nak ayah tu, dia sebut nama anak supaya dia dapat kona anak tu sekali. Dia pandang dia nak sebut anak, dia tak panggil anak tu, dia sebut nama ayah. Dia panggil Irfan Ibnu Syukur, anak lelaki kepada Syukur. Nanti dia ingatlah, Irfan ni dia dah ingat, dia nak sebut Syukur tu supaya anak beranak dia ingat. Itu style Arab. Kita tak sebut nama ayah, anak pun tak ingat langsung. Sebut nama anak, lupa lah ayah, semua tak ingat langsung. Macam saya lah tu, saya tak pernah dah. Ramai mana puih nak mana orang, ya Allah. Lupa hari ni ingat, sekali lupa. Hari ni ingat, sekali lupa. Arab tak. Dia tengok nama ayah, dia tahu ni ayah dah kena. Dia sebut nama anak. Jadi ayah anak dia ingat. Kan dia jumpa anak lah, dia sebut nama ayah. Sebab itu Arab ni silsilah. Dia boleh cerita siapa daripada ni. Kalau dia baca hadis tu, ulama-ulama tu daripada ni. Berderet nama tu semuka surat. Tak boleh tinggal nama. Kelebihan orang Arab lah. Kita tak ada. Baru keturunan yang ketiga, dah lupa dah. Abdul Syukur bin Mustafa bin Laham bin, ingatlah apa itu siapa ingatlah. Kalau sampai 5 keturunan tu tak tahulah. Kau tanya lagi suku mana, Jawa, Bugis lah tu tak tahu. Kan anak-anak kita hari ni. Tapi Arab tak macam tu. Kan? Datang Al-Walid ni, salah seorang saudara hantar surat. Dalam surat tu pula Al-Walid ceritakan. Wek betulnya. Ceritakan bahawasanya Nabi pernah sebut tentang kau. Lagilah dia semangat. Kata dalam surat tu, cerita ajak saudara ni masuklah kamu ke dalam agama Islam, sokong apa macam-macam tulis kepada Khalid. Dalam surat pula ada pula diceritakan oleh Al-Walid ni, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bertanya tentang kamu wahai Khalid. Dan dia pernah mengatakan dalam surat tu, Al-Walid tulis, dia pernah mengatakan, kata dia, sungguh tidak patut Khalid itu. Tak patut Khalid tu kata dia. Yang tak ambil tahu tentang Islam, tentang agama Allah Ta'ala ni, sedangkan dia diberi macam-macam kelebihan. Kata Rasulullah, tak patut sangat Khalid tu yang Tuhan beri macam kelebihan, tapi tak ambil tahu tentang Islam. Rasulullah sebut lagi, kalaulah dia manfaatkan kepakaran perang dia tu untuk agama ini, itu lebih baik untuk kehidupannya. Dan seandainya dia memilih Islam, aku akan muliakan Khalid. Aku akan dahulukan Khalid ini. Rasulullah pernah kata kepada sahabat, Al-Walid tulis surat kat abang ni. Nabi kata kat macam ni. Jadi bila cerita macam tu, berbunga-bunga lah Khalid Al-Walid. Oh,
Muhammad ni wala aku porang-porang dengan dia tak marah. Dia nak kalau boleh aku ni menyokong perjuangan dia. Maka bila dia dengar, dia baca surat Al-Walid tu, tukarlah daripada koreh hati yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia pun berhasrat untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia pun akhirnya menyediakan kelengkapan, dia pun bertolak ke Madinah. Dan dalam perjalanannya ke Madinah itulah dia serempak dengan dua orang sahabat lagi. Dia serempak dengan dua orang sahabat lagi, Osman bin Talhah dan juga Amru bin Al-As yang belum Islam pada ketika itu. Osman bin Talhah dengan Amru bin Al-As. Dua-dua pun rasa sambung. Kita porang-porang dengan Muhammad ni tak ada kebaikan ni. Akhirnya tiga-tiganya sampai ke Madinah. Masuk ke Madinah saja, Al-Walid telah menunggu. Kita cepet-cepet Rasulullah nak tunggu, nak sangat jumpa kamu ni. Kan Khalid Al-Walid mendahului sahabat dua yang datang. Di kejauhan lagi Rasulullah nampak Khalid, Rasulullah tersenyum. Suka hati Khalid. Dia belum Islam lagi dah. Rasulullah nampak Khalid, Rasulullah tersenyum. Sampai Khalid, Rasulullah muliakan dia, bentangkan kain. Duduklah Al-Walid, Khalid bin Al-Walid dengan sahabatnya Osman bin Talhah dan Amr bin Al-As, Islam. Tambah lagi 3 orang yang mahir dalam peperangan berserta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Ini sejarah Khalid Al-Walid. Dan dalam siri-siri peperangan Khalid bin Al-Walid ni, zaman Nabi dia pernah perang Mu'tah. Dia pernah dalam membuka kota Mekah, menyerang Mekah balik, dia terlibat. Perang Hunain dia terlibat. Mengepung Taif pada ketika itu akhir sekali, dia terlibat. Perang Tabuk dia terlibat. Dalam perang Mu'tah lah dia mendapat gelaran yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat dalam sejarah sampai ke hari ini. Khalid bin Al-Walid Saifullah Al-Maslul. Kita baca kitab sejarah tak akan jumpa. Khalid bin Al-Walid gelaran dia Saifullah Al-Maslul. Maksudnya pedang Allah yang terhunus. Kenapa dia dapat gelaran pedang Allah yang terhunus dalam perang Mu'tah ni? Dalam perang Mu'tah tu saja dia telah mematahkan 9 bilah pedang dia. Ni kalau main badminton ni, kejohanan All England, 9 raket hancur, memang anda lah orang tu. Semua saya patah lagi, semua saya patah. Kuyak semua hawa anda tu. 9 raket tukar. Kan? Tak ada. Ini 9 pedang. Dalam perang Mu'tah tu 9 pedang yang patah. Kelanggang-kelanggang pun patah. Dalam sirah menunjukkan Khalid Al-Walid ni, badan ini tak luka. Badan ni luka, badan sini luka, badan sini luka. Memang luka semua. Dan cita-cita dia bila dia masuk Islam, dia mohon pada Rasulullah SAW. Cita-cita dia beritahu dia nak mati syahid di medan perang. Tapi setiap kali dia perang, ikuti perang bersama Nabi, dia selalu tidak tenang. Dia kata, ya Rasulullah, aku menyesal sangat. Sebelum aku Islam, aku banyak memerangi orang Islam. Adakah Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosaku? Rasulullah pun sebut, bila engkau masuk Islam, Islam mengampunkan dosa-dosa kau yang telah lalu. Dia tetap tak puas hati. Dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan. Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah kesalahan-kesalahan Khalid bin Al-Walid. Barulah dia lega. Lepas itu dia berperang dalam banyak siri peperangan. Sampailah zaman wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berperang lagi zaman Sayyidina Abu Bakar. Walaupun zaman Sayyidina Abu Bakar ambil tindakan yang tidak popular. Meninggalkan dia, ambil panglima perang lain. Tapi dia tak pernah rasa kecil hati. Sedangkan orang tahu, orang nampak dengan Parsi, dia buka wilayah Parsi cukup banyak. Rom pun dia terlibat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, tak salah saya. Khalid Al-Walid ni, memang perang-perang ni dia menang, tak pernah dia kalah. Khalid bin Al-Walid. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, dia bukan pilihan lagi. Tapi dia tetap berperang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, memerangi golongan riddah, orang-orang yang murtad selepas Nabi SAW wafat. Dalam perang Yamamah menentang Musailamah Al-Kazab yang mengaku jadi Nabi, dia terlibat. Dan beberapa siri peperangan dengan Rom dan Parsi, Khalid bin Al-Walid tetap terlibat. Sehingga dia pernah jatuh sakit.
Orang tengok memang dia berani. Khalid Walid ni, dia jatuh sakit, dia tak boleh pergi perang. Dia tidur di katil, dia menangis. Menangis macam budak kecil. Sahabat-sahabat heran. Orang lain heran. Dia sakit yang hampir mati, dia menangis. Sahabat-sahabat Nabi, termasuk juga beberapa orang lain kata menangis. Heran aku melihat Khalid bin Walid ni. Kita kena Khalid ni siapa? Seseorang yang tidak pernah takut dengan kematian. Tak pernah takut. Tapi sekarang ni tiba-tiba menangis nak mati. Nangis. Maka Khalid bin Walid dia dengar, dia cakap, sesungguhnya aku, katanya, bercita-cita nak mati syahid di medan perang. Lebih 100 kali peperangan. Lebih 100. Aku berjuang mengharapkan syahid daripada Allah. Tiba-tiba aku duduk di atas kati ni. Aku duduk untuk menghembuskan nafas di atas katil ini melalui hidung aku, bukan melalui tetakan pedang di tubuh aku. Itu kata-kata Khalid bin Walid. Aku sedih sebab niat aku, hasrat aku nak mati, nak syahid di medan perang. Tetapi malangnya aku mati di atas pembaringan. Aku mati di mana nyawa roh aku keluar melalui hidung aku, bukan keluar melalui tetakan pedang. Betul bila orang tengok Khalid Walid ni, dia sahabat Nabi tak mati di medan perang. Mati di atas pembaringan. Dekati ya. Niat itu. Ini lagi pengajaran kat kita kan. Apa yang kita nak tak semestinya kita dapat. Kan? Semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat Khalid bin Walid dalam sejarah perjuangan hidup dia. Sampai zaman Zainal Abu Bakar hidup. Tapi akhirnya dia mati di atas pembaringan saja. Katil, dia tak mati di medan syahid. Padahal dalam sirah menunjukkan pedang ada, kesan panah ada, kesan tombak ada kepada tu berselirat beratus. Dia tak mati juga. Tiap kali peperangan dia akan menang. Dalam perang Qadisiyah ke apa, dia bawa berapa ribu orang dia tetap menang. Ketika menentang Rom, berapa ribu, bawah kepakaran dia dapat menyelamatkan sahabat-sahabat Nabi ketika itu 10,000 kok. Yang berhadapan dengan orang Rom 200,000. Mana lawan 10,000 lawan 200,000, memang kalah teruk lah. Dia berjaya menjadikan keputusan tu tak ada kalah, tak ada menang. Dia draw, seri. Dia balik. Dengan dia menukar-nukar. Orang tak ramai. Kan? Orang-orang Parsi, orang Rom ketika itu ramai, 200,000. Khalid bin Walid tengok ni kalau diteruskan peperangan, semuanya akan syahid. Maka dia nak cuba buat orang Rom yang menarik diri. Kok kita lari kan nampak benar nak kalah, dikejar ramai. Jadi Khalid buat macam ni. Buatnya tukar. Dihantarnya orang supaya tukar. Mula-mula berdepan dia perang macam tu aja. Orang hari ni dia penakut, main jauh-jauh, main tembak-tembak, tang-eteh kan. Orang kan tak ada, tiba-tiba peluru sampai boom. Orang duduk main tekan butang je. Orang dulu tak ada. Berharapan. Khalid bin Walid buat satu kumpulan berperang dulu. Depan ni. Berdiri. Lopeh 5 minit tukar. Naik orang lain pula. Orang Rom tadi tengok, dah lain nak muka Kamu tukar lagi. Dah lain nak muka sampai orang Rom kata, sesungguhnya tentera Islam telah mendapat bantuan yang ramai. Tadi muka lain, ni muka lain pula tadi. Ramai yang datang, ramai. Makin ramai tentera Islam yang datang. Dia tak boleh bertahan, kata Rom. Akhirnya dia pun mengundur, taklah perang. Berjaya Khalid bin Walid. Padahal orang 10,000 orang tukar muka. Perang-perang tukar muka. Perang tu tadi lain orang ni lain. Itu kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Khalid bin Walid. Maka dia dapat bawa orang-orang Islam balik. Mempersiapkan diri untuk peperangan seterusnya. Itu Khalid bin Walid, salah seorang sahabat yang hebat. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, kita berhentilah 8.30 ke apa. InsyaAllah sikit lagi. Kau ajak benar lah Kang. Dah lama tak jumpa tuan ni. Buku ni tak baca dulu sebulan. Sikit lagi tajuk nombor 54 ni, Rasulullah memanggil Jarir bin Abdullah. Ini tajuk yang terakhir untuk malam ni. Baihaqi meriwayatkan bahawa Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah SAW memanggil aku. Setelah aku datang ke hadapan baginda, Rasulullah SAW bertanya, wahai Jarir, apakah maksud kedatangan kamu ke sini? Atas pertanyaan ini Jarir menjawab, aku datang untuk masuk ke dalam agama Islam di tanganmu ya Rasulullah.
Aku datang ni ya Rasulullah, aku nak masuk Islam ni. Kemudian Rasulullah SAW melemparkanku dengan sebuah kain sebagai tanda penghormatan dan baginda menoleh ke arah para sahabat sambil berkata, apabila ada seorang pemuka yang datang, hendaklah kamu menghormatinya. Nabi ajar ni, kalau ada orang yang dianggap ketua satu kaum datang, hormatilah dia. Jawatan tu kita hormati. Kan? Hormatilah dia, kata Rasulullah. Seterusnya, baginda berkata, wahai Jarir, aku mengajak kamu untuk bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Percayalah kepada Allah yang baik maupun yang buruk. Dirikan salat fardu dan tunaikan kewajipan zakat. Semua seruannya aku kerjakan seluruhnya, kata Jarir bin Abdullah. Sejak hari itu baginda setiap kali bertemu denganku selalu tersenyum kepadaku. Jadi Jarir bin Abdullah ni sebenarnya dia salah seorang sahabat Nabi yang tak diketahui bila tarikh dia masuk Islam ni. Tarikh Rasulullah nak wafat ni. Dia Jarir bin Abdullah ataupun Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia orang Yaman daripada suku Bani Bajilah. Ya, orang Yaman daripada suku Bani Bajilah. Orang Arab, penyair Arab sampai sebut dalam kitab disebut apa? Kalau bukan kerana Jarir bin Abdullah, sudah tentu suku Bajilah ni tak terkenal langsung. Tak dipandang dia orang. Datang daripada Yaman. Tapi kerana Jarir bin Abdullah ni, naik nama suku Bajilah ni, orang kenal lah suku ni. Kata Jarir bin Bajilah ni, semenjak aku masuk Islam, katanya, Nabi SAW tak pernah sekali menolak kunjungan aku. Kalau aku datang nak jumpa Nabi, Nabi tak pernah tolak. Dan Nabi kalau jumpa aku, Nabi akan ketawa. Nabi akan ketawa. Ini dalam riwayat yang lain. Ni Nabi selalu senyum kepadaku. Nabi selalu senyum. Bila Nabi nampak je Jarir bin Abdullah ni, Nabi akan senyum. Dan gelaran Jarir bin Abdullah ni iaitu digelar sebagai Abu Amr. Orang panggil dia Abu Amr. Mana anaknya ada seorang nama Amru. Maka dia digelar sebagai Abu Amr. Orang yang tinggi, tak tinggi lebih kurang dalam 6 hasta ketinggian. Itu disebut dalam kitab. Tapi satu kelebihan Jarir bin Abdullah ni, dia berwajah handsome. Dia cukup tampan. Zaman tu daripada Yaman, dia orang yang cantik lah. Orang yang cantik. Sehingga Sayyidina Umar pernah sebut, Jarir bin Abdullah ni adalah Yusuf umat ini. Bayangkan tu. Kau dah kabar sampai macam Nabi Yusuf tu, memang lawa lah tu. Sayyidina Umar pernah sebut, Jarir bin Abdullah ni adalah Yusuf umat ini, kata dia. Lawa, handsome Jarir bin Abdullah. Nabi pernah sebut, sebelum keislaman dia tu, Jarir bin Abdullah ni, sebelum datang jumpa Nabi dan Islam, Rasulullah tengah khutbah. Rasulullah tengah khutbah ni. Allah khutbah. Di tengah-tengah khutbah tu, Nabi pernah sebut sesuatu tentang Jarir ni. Jarir ni tak tahu. Jadi Jarir ni datang jumpa Nabi, nak menjadi pengikut Nabi. Dia bawa tunggangannya sampai di masjid tempat Nabi berkhutbah. Dia pun ikat tunggangannya. Dia pun masuk ke dalam masjid. Bila dia masuk dalam masjid melalui satu pintu, satu masjid menang dia macam tu. Nama yang tuan masuk belakang, orang semua nak depan. Bila tengah pintu kata, semua mandang, tak ada seorang tak mandang, mandang, biarkan mandang. Macam malaikat masuk, mandang. Tuan-tuan rasa apa? Tak kena orang ni. Apa yang tak kena kat saya ni? Ada jin juga sekor ke bawah, kita katakan tu kan. Semua mandang, satu masjid mandang. Itulah yang berlaku kepada Jarir bin Abdullah. Bila dia masuk, semua orang mandang. Pandang tu dia pun heran. Apa pula orang pandang aku tak berhenti-berhenti tu dia. Kan? Lepas tu dia pun duduk. Dengan Nabi khutbah. Dia pun tanya sahabat sebelah tu. Kata dia, ada ke Muhammad sebut sesuatu tentang aku? Yang aku tak tahu. Ada Muhammad sebut tentang aku, kata dia. Tanya orang sebelah tu. Orang bawah tu jawab, ya. Tetapi Rasulullah SAW telah menyebut sesuatu yang baik tentang diri kamu. Sebaik-baik penyebutan. Baik Nabi sebut tentang kau. Dia pun angguk. Apa yang Muhammad SAW sebut tentang aku? Tanya orang sebelah. Kan? Kata dia, masa Rasulullah SAW berkhutbah tadi,
Di tengah-tengah khutbah tu cerita lain, tiba-tiba dia sebut, sesungguhnya akan masuk ke tempat kita ini dalam masjid ini daripada pintu sebelah sini. Rasulullah tunjuk pintu tu. Seseorang yang sebaik-baik penduduk Yaman. Dia datang daripada Yaman. Nabi sebut sebaik-baik penduduk Yaman. Kan kau sebut bahasanya, apa ini tuan akan masuk ke belah ni sebaik-baik orang Taman Seri Rembau. Semua akan menang. Kan macam tu. Wih, ni sebaik orang tu. Rasulullah sebut sebaik-baik penduduk Yaman. Orang tu cengang. Orang paling baik di Yaman. Ya, Nabi SAW akan masuk daripada pintu sebelah ni. Dan ketahuilah, nombor 2 ni, bisa ni Rasulullah sebut. Dan ketahuilah olehmu bahawanya pada wajahnya terdapat usapan para malaikat. Malaikat sapu muka Dah handsome. Malaikat sapu muka dia. Sebab itu bila masuk ke pintu tu orang, masuk je orang semua menang. Orang nak tengok mana yang ada di wajahnya usapan para malaikat ni. Ucap malaikat sapu muka Tengok. Memang handsome orang Masuk Jarir bin Abdullah ni, orang cukup handsome. Cantik orang Kemudian bila Jarir dongeng cerita sahabat ni tentang sebut usapan malaikat, dia pun mengucap tahmid dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Dan zaman Nabi lah, Nabi hantar dia ke Yaman untuk pecahkan satu berhala nama Zulkhalasah. Nama berhala ni orang anggap dia macam Kaabah ke Yaman tu. Orang Yaman anggap berhala tu macam Kaabah lah di Yaman tu. Hantar siapa? Hantar Jarir bin Abdullah untuk hancurkan. Dia bawa dengan kawan dia hancurkan semua berhala tu. Ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dan sampai zaman Sayyidina Umar pun dia berjihad, berperang dengan tentera Parsi di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada ketika itu tentera panglima perang zaman Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam tu ramai-ramai tentera tu ada seseorang yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis, banyaklah kan hadis-hadis ni, banyak kan Rasulullah sebut tentang para sahabat dia. Kita pun tak terbaca kitab-kitab sirah ni. Saya pun tak berapa nak banyak tuan. Ada pun adalah Ibn Ishaq, Sirah Ibn Hisham tu. Kemudian ada lagi apa yang Abu Naim Al-Asfahani tu, Surah Nubala, ada dah 2-3 kitab lah. Kita tengok Jarir bin Abdullah ni tuan-tuan, adalah 2-3 kisah tentang dia ni. Dan dialah di antara orang yang masyhur dalam sejarah menceritakan satu perangai dia menyisihkan diri daripada fitnah. Sampai zaman Sayyidina Ali, Jarir bin Abdullah ni hidup. Dia tahu Sayyidina Ali dengan Muawiyah berperang. Tak sebulu. Muawiyah pula satu tim dengan Aisyah. Aisyah siapa? Isteri Rasulullah SAW. Berperang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni siapa? Menantu Rasulullah SAW. Kahwin dengan anak yang dikasihinya, Fatimah. Jarir bin Abdullah nampak dua-dua ni. Dalam tauhid, kalau kita ngaji tauhid, jarang buat perjalanan masuk tauhid berperang. Kita disuruh tawakuf dengan berpihak ke mana-mana. Kenapa berperang dua sahabat ni? Kita tak tahu apa yang berlaku zaman itu. Dan datang orang-orang, orang-orang suruhan lah, Sayyidina Ali ni, kawan-kawan sahabat Sayyidina Ali ni, untuk memujuk Jarir bin Abdullah. Sebab orang tahu Jarir ni antara orang yang dimuliakan. Nak ambil kredit daripada dia lah ni. Sayyidina Ali minta supaya dia duduk di tim Sayyidina Ali, di camp Sayyidina Ali. Jarir bin Abdullah menyebutkan kepada Sayyidina Ali, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajar aku supaya tidak membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi aku tak boleh, aku tak nak terlibat dengan dua ni. Dia melarikan diri. Dia tak masuk camp Muawiyah dengan Sayyidina Aisyah, dia tak masuk camp Sayyidina Ali. Itu Jarir bin Abdullah. Dia mengelak diri daripada fitnah. Bila nama fitnah dia tak masuk mana-mana. Kemudian dia ni terkenal sifat dia ni, dia suka menyembunyikan keaiban orang. Itu Jarir bin Abdullah. Pernah berlaku satu ketika Sayyidina Umar duduk-duduk dengan para sahabat ramai. Ada seorang sahabat, lepas maghrib ni, ada seorang sahabat. Zaman Nabi pernah berlaku juga, terkentut. Zaman Nabi pernah terkentut ni zaman Sayyidina Umar terkentut. Sayyidina Umar pun sebut, sebab kentut tu bunyi kuat, terongah lah bunyi tu. Sayyidina Umar terongah, nak masuk isyak ni. Sayyidina Umar kata kepada yang terkentut tadi, silalah ambil wudu, kita nak solat isyak sebab wudu awak telah batal, kena ambil wudu. Kan? Jadi sahabat zaman dulu antara maghrib isyak tu kalau ambil wudu malu besar.
Zaman tu orang wuduk bertahan semua. Kita tak ada dah, biasa je kentut. Turun naik besok je atau kancing terberak kata semua. Bukan tu kentut. Zaman tu malu. Maghrib Isyak tu penuh dengan ibadah, solat, baca Quran semua. Ambil wuduk ni hampir tak ada. Sebab tu zaman Imam Hanafi semayang 40 tahun gunakan semayang wuduk maghrib macam-macam cerita lah kan. Maghrib wuduk maghrib satu hari kadang maghrib Isyak tu wuduk dia 40 tahun dia bertahan, dia tak pernah ambil wuduk, macam-macam cerita orang dulu. Jadi sahabat nak ambil wuduk sangkan lah. Allah terkontut pula kan, Sayyidina Umar dengar tahu. Tapi bijaknya Jarir bin Abdullah, wahai Khalifah Amirul Mukminin, aku merasakan akan lebih baiklah kita semua untuk tajdid wuduk, untuk memperbaharui wuduk kita. Dia nak selamatkan kawan terkentut tu. Katakan seorang tu kan, oh kawan terkentut tadi kan. Tapi dia nak ngelakkan tu, dia jaga maruah sahabat dia. Dia tak nak buka aib orang, aib sahabat. Ini kebaikan Jarir bin Abdullah. Dia bagi jalan, wahai Amirul Mukminin, aku berpandangan adalah lebih baik untuk kita memperbaharui wuduk. Memperbaharui wuduk tu sunat. Ambil wuduk baru tu sunat. Kita semua memperbaharui wuduk kita. Sayyidina Umar kata, kaulah antara sebaik-baik pemimpin. Sayyidina Umar nampak baca kebaikan Jarir ni. Akhirnya semua turun ambil wuduk. Terselamatlah si pengentut tadi. Si pengentut tadi. Sahabat terkentut dia selamat. Jadi tengok, sahabat jaga aib orang. Tak berlaku zaman sekarang. Zaman sekarang orang berlumba-lumba nak mengaib orang lain. Buka aib orang lain. Tak ada aib, cari sehingga dapat menjatuhkan orang, mengaibkan orang. Tak berlaku zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat. Tuan-tuan. Ini kita belajar daripada Jarir bin Abdullah. Orang yang diusap wajahnya oleh malaikat, kata Rasulullah. Dia mengelak daripada benda-benda yang boleh datangkan fitnah. Kemudian dia menjaga. Siapa yang menjaga aib saudaranya, Allah Ta'ala akan jaga kaibannya di padang mahsyar besok. Apa Nabi sebut? Man satara apa? Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah Ta'ala akan menutup aibnya di padang mahsyar di akhirat. Ini yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah. Satu lagi kepelikan Jarir bin Abdullah ni, dia meraihkan orang. Dia suka mengembirakan orang, meraihkan orang. Satu hari ada kisah dia. Khadam dia disuruh cari kuda. Kau cari kuda yang paling bagus untuk aku pakai. Apa orang kau nak mana? Gagah. Kuda kuat. Dia punya budak suruhan ni, khadam ni pun pergi dah ke pasar cari kuda. Cari jumpa kuda. Kuda tu pula warga 500 dirham. 500 dirham. Dia pun tawar. Kan macam kita tawar menawar kan. Tawar. Akhir sampai jadi 300 dirham. 300 dirham. Bila dah jadi 300 dirham, dia kata sesungguhnya kuda ini akan dibeli oleh tuan aku bayar. Marilah kita jumpa sama-sama tuan aku. Kalau tuan dah setuju nak jual dengan 300 dirham ni, jumpalah tuan aku. Tuan aku ni adalah Jarir bin Abdullah. Penjual kuda pun datang. Sama nak bawa kuda nak jumpa Jarir bin Abdullah. Sampai ke Jarir bin Abdullah, budak ni pun ceritalah kisah 500 dirham tadi. Dia dah buat kerja sebaik mungkin. Rasa dia dah baik mungkin tu, aku dah kurangkan tadi tuanku. Dah habis 300 dirham ni. Tadi 500. 300. Lepas tu Jarir bin tanya pada orang tu, berapa kuda ni nak kau jual? Tuan kuda ni. Lepas dia dengar cerita daripada khadam dia pun tanya penjual kuda ni, berapa kuda ni kau nak jual? Seperti yang dipersetuju tuan, 300 lah kata dia. 300 dirham. Kata dia, aku rasa kuda kau ni tak sesuai 300 dirham. Kau ni sesuai 400 dirham. Mana ada orang tawar jadi mahal? Penjual kuda pun cakap, tadi tuan budak datang, ibu yo dia boleh 500 nak jadi 300. Dah bagi 300 minta pula. Aku rasa kuda kau ni, tengok keadaan kuda kau ni sesuai 400 ni, sesuai 300 tak sesuai kata dia. Tu cerita tentang kuda kau ni apa kelebihan. Orang tu berkata lah, kuda aku ni macam ni. Kalau macam tu kuda kau ni tak sesuai 400, sepatutnya 500 dirham kuda kau ni. Mana ada orang awam jadi tuan. Cerita kuda ni, kalau macam tu kuda kau ni sebenarnya layak rogoh kuda kau ni 800 dirham. Dah naik daripada 500 dah. Kalau tambah 300. Dia pun beli kuda itu dengan 800 dirham. Budak kata heran, apa pula sejarah ni? Dalam sirah atau kana, dia suka, dia menghargai sesuatu, menilai sesuatu dengan hatinya, bukan dengan nafsu dia. Macam mana bagi Jarir ni, macam mana orang nak dapat keuntungan bila dia menjual sesuatu yang betul-betul berkualiti dan dia nilai dengan hatinya.
Harga yang sepatutnya orang ni dah menjual. Ditunaikan harapan orang tu. Kita kalau jual barang yang elok, bagus, kita nak kan harga tu mahal, betul lah. Dia pun tawar tak ada. Dia tawar jadi lebih. Bukan jadi kurang, jadi lebih. Sesuai dengan harga barang yang dijual. Kata kuda kau ni tak layak untuk kau jual 300, 400, 500 dirham. Tak. Yang layak 800 dirham. Maka daripada 500 dia naik ke 300 dirham. Besok tuan-tuan pergi pasar hari Ahad ni, tanya berapa ikan siakap ni 3 ekor. RM90. Tak sesuai ni, besar ni. Saya bayar RM150. Buat macam tu. Nanti orang satu pasar akan bagi gila dah. Gila dah. Lepas tu tuan takkan ni bonang ke pasar lagi oleh orang rumah. Lepas ni orang rumah tuan-tuan nak jadi pergi pasar. Kan, berapa ni sayur ni? Kubis ni. Banyak ni RM30. Rasa RM10 ni, bayar RM10. Kan, memang tak adalah orang buat macam tu. Siapa buat? Jarir bin Abdullah yang buat begitu. Kita banyak belajar daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itulah yang berlaku sekitar kehidupan Nabi dan para sahabat. Penuh dengan kisah-kisah, cerita-cerita yang menarik yang bila kita baca sebenarnya tuan-tuan mendatangkan keinsafan dalam diri kita semualah. Ini sedikit, insya-Allah pada minggu-minggu akan datang kita akan dengar pula kisah tentang Muaz bin Jabal dan juga Abdul Syar. Ramai lagi lah di antaranya di sini kita akan baca insya-Allah. Kitab ni tuan-tuan tak tahu lah ni panjang ni, ompek kitab. 3 kitab tebal-tebal ni. Kita sekitab pun tak habis kan. Insya-Allah lah. Mana-mana yang sampai lah kan. InsyaAllah kita akan cuba baca sampailah tamat. InsyaAllah. Saya mohon maaf tuan-tuan. Pagi tadi pun minta maaf. Mungkin ada yang turun ke masjid ya. Hari ni Allah. Yelah kita rasa kita ingat ya. Malam memang saya lupa betul lah. Saya keluar daripada Negeri Sembilan. Sibuk warna program sebelah Sanun. Sampai saya lupa. Ahad tu kuliah subuh. Saya pun kena pergi kuliah ke tempat saya pergi ni. Masa saya nak pergi kuliah tu. Hari ni Ahad. Bukankah saya kuliah dekat Masjid An-Nur? Masya Allah. Tengok-tengok lepas tu dah Ustaz Syarul dari hantar WhatsApp. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Lupa betul saya. Selalu saya jarang, bukan jarang. Setakat ni tak pernah lupa lah. Kalau saya tak pernah dapat kuliah di Masjid An-Nur, saya akan tulis. Akan telefon Tok Bahman lah. Tok Bahman atau Imam Syarul lah. Malam tadi memang lupa betul lah. Seronok benar sekali jalan jauh keluar. Jadi terlupa. Minta maaf lah pada pagi tadi supaya yang adi kan. Kita tak datang pula. Makan free lah tadi tak? Tadi. Ada kuliah. Dan saya mohon ampun tuan-tuan kalau ada kasar bahasa sepanjang kita berkuliah ni. Sekadarnya aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingat tak ada soalan kan sebab sirah kan, sirah kita faham. Aku ada silalah, kalau ada silalah, aku ada. Kalau tak ada kita berhenti kat sini. 27 tuan. 26. Capek pun nak cuti. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azilna syirka wal musyrikin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam bissawab.